Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, anda semua bersama kami dalam membicarakan kaitan dengan satu topik, iaitu tokoh-tokoh juangan kemerdekaan negara kita. Apabila kita berbicara tentang tokoh, ini berkait rapat dengan sosok tubuh seseorang individu dalam mencurahkan jasanya terhadap sesebuah organisasi, sesebuah jabatan ataupun sesebuah negara itu sendiri. Sudah semestinya sosok tubuh individu ini amat-amat berjasa terhadap institusi-institusi ataupun negara mereka tersebut. Pada kali ini, kita akan membicarakan berkaitan dengan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan di mana ianya berjasa terhadap negara kita dalam mengecapi kemerdekaan yang membuatkan kita hidup aman dan damai dan tenteram lagi makmur ketika ini. Jadi teruskan bersama kami, dan ke mana-mana, check it out. Untuk tokoh yang pertama, dia pergi kepada Tok Gajah. Itu seorang pahlawan terbilang di negeri Pahang. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syafiq Ibn Fauzi, nombor matriks KST 201101057 daripada Diploma Syariah Islamiah Semester 1. Tok Gajah atau nama sebenarnya Imam Rosu bin Shahrum, juga dikenali sebagai Khatib Rosu dan Imam Perang Rosu, ialah orang besar Raja Pahang dengan gelarannya ialah Orang Kaya Indra Gajah Pahang. Beliau juga merupakan penasihat utama Sultan Ahmad Muazzam Shah serta Pahang dalam segala yang berkaitan dengan hulu Pahang, iaitu kawasan-kawasan di hilir sungai dari Pulau Tawar. Tok Gajah juga merupakan ayah kepada Mat Kilau, yakni pahlawan Melayu di negeri Pahang. Beliau merupakan orang kaya raja yang berkuasa di kawasan Batu Redak sampai ke Kuala Piul, kawasan dari Tanjung Sakti sampai ke Kangsa, kawasan dari Pedah hingga ke Tanjung Lindung dan juga lembahan Sungai Pudu di Lipis. Kedudukan beliau setaraf dengan orang besar empat di negeri Pahang. Tok Gajah juga merupakan ketua pasukan pemberontak dalam penentangan terhadap penjajah British dan Sultan bersama Datuk Bahaman dan pejuang-pejuang sezamannya yang dipimpin oleh Tok Kupalo pada tahun 1895. Tok Gajah sanggup menghadapi askar-askar British yang lengkap bersenjata ketika bertindak menghalau penjajah British yang hendak merampas pemerintahan negeri Pahang. Bersama-sama dengan Datuk Bahaman, Datuk Lela dan Mat Kilau, Tok Gajah merupakan salah seorang pahlawan yang terlibat dalam mematahkan pemberontakan Pahang antara tahun 1891 hingga tahun 1895. Bersama dengan Wang Lingga, Tok Gajah telah diarahkan oleh Bendahara Wan Ahmad untuk menyerang Maharaja Perba dan orang kaya Setia Lela. Ini disebabkan perselisihan antara Maharaja Perba dengan Bendahara. Beliau pernah diutuskan ke Singapura bagi mendapatkan khidmat peguam sebagai penasihat Sultan Ahmad. Selain daripada itu, beliau juga berperanan dalam membantu perjuangan Datuk Bahaman dalam menawan Balai Polis Lubuk Terua yang berada di bawah kuasa British. Perjuangan untuk menawan Balai Polis Lubuk Terua ini turut dibantu oleh pembesar lain iaitu Imam Rasul dan Mat Kilau itu sendiri. Beliau turut serta melakukan penentangan ini kerana pembinaan Balai Polis di Lubuk Terua itu mencabar kuasa Datuk Bahaman sebagai pembesar di Lubuk Terua. Hal ini dibikin kerana pihak British tidak langsung berunding terlebih dahulu dengan Datuk Bahaman tentang pembinaan Balai Polis ini. Lebih-lebih lagi, pembinaan Balai Polis ini juga di kawasan lingkungan ataupun di bawah naungan pengaruh Datuk Bahaman. Yang saja daripada saya berkaitan dengan Tok Gajah ini, dan kita boleh dengar seterusnya berkaitan dengan tokoh yang lain daripada sahabat saya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan pergi kepada seorang tokoh perjuangan kemerdekaan yang amat terkenal, iaitu Haji Abdul Rahman Limbong. Pertama-tamanya saya ingin kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rashid bin Luqmanul Hakim, bernombor matrik KLD 2011-02011, Diploma Usuluddin Semester 1. Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid bin Haji Abdul Qadir. Haji Abdul Rahman Limbong dilahirkan pada 15 Mei 1950 di sebuah kampung kecil pantai timur di Malaysia. Beliau adalah anak sulung dalam keluarga yang miskin, tetapi semangat dan tekadnya untuk memperbaiki nasib keluarganya melalui pendidikan adalah inspirasi yang patut dicontohi. Pertama sekali, perlu dinyatakan bahawa Haji Abdul Rahman Limbong adalah seorang pendidik yang ulung. Beliau memulakan kerjaya sebagai guru di sekolah rendah di kampungnya sendiri, dan dengan tekunnya beliau belajar melatih generasi muda untuk memiliki ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama yang kukuh. Beliau juga dikenali sebagai seorang pendidik yang inovatif, sering menggunakan kaedah-kaedah pengajaran yang kreatif dan berkesan untuk memastikan
pelajar-pelajarnya dapat memahami dengan baik. Selain daripada pendidikan formal, Haji Abdul Rahman Limbong juga sangat aktif dalam aktiviti-aktiviti keagamaan. Beliau merupakan pemimpin dalam masjid tempatan dan sering mengadakan ceramah dan kuliah mengenai Islam. Keberkesanaan beliau dalam menyampaikan nilai-nilai agama kepada masyarakat setempat telah menjadikan beliau seorang tokoh agama yang sangat dihormati dalam komuniti tersebut. Satu pencapaian yang paling mengagumkan dalam kerjaya Haji Abdul Rahman Limbong adalah penubuhan sebuah sekolah agama yang diberi nama Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Mukri. Sekolah ini dikenali sebagai pusat pembelajaran Al-Quran yang cemerlang, di mana pelajar-pelajarnya tidak hanya mempelajari bacaan Al-Quran tetapi juga memahami maknanya dengan mendalam. Sekolah ini telah menghasilkan banyak ulama dan juga hafiz yang dalam memperjuangkan Islam dengan ilmu yang mereka peroleh daripada Haji Abdul Rahman Limbong, dihormati dalam komuniti tersebut. Satu pencapaian yang paling mengagumkan dalam kerjaya Haji Abdul Rahman Limbong adalah penubuhan sekolah agama yang diberi nama Ma'had Tahfiz Al-Mukri. Sekolah ini dikenali sebagai pusat pembelajaran Al-Quran yang cemerlang, di mana pelajar-pelajarnya tidak hanya mempelajari bacaan Al-Quran tetapi juga memahami maknanya dengan mendalam. Sekolah ini telah menghasilkan banyak ulama dan hafiz Quran yang memperjuangkan ilmu Islam yang diperoleh daripada Haji Abdul Rahman Limbong. Selain menjadi seorang pendidik dan pemimpin agama, Haji Abdul Rahman Limbong juga merupakan seorang sukarelawan aktif dalam pelbagai projek masyarakat. Beliau sentiasa bersedia memberikan bantuan kepada yang memerlukan dalam masyarakatnya. Kepribadian beliau yang penuh kasih sayang dan kesediaan untuk membantu sesamanya adalah contoh yang sangat baik untuk kita ikuti. Akhir kata, Haji Abdul Rahman Limbong adalah seorang tokoh yang mempunyai impak besar dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Melalui dedikasinya yang sangat tinggi, beliau telah mengubah kehidupan ramai orang dan meningkatkan tahap pendidikan dan kefahaman agama dalam masyarakatnya. Kita semua boleh belajar daripada semangat, tekad dan keikhlasan beliau dalam berkhidmat kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Mazari, nombor matrik KSD 201101056 daripada Diploma Syariah Islamiah Semester 1. Baiklah, saya akan sambung menceritakan tentang tokoh perjuangan kemerdekaan yang seterusnya, iaitu Sharif Masahur. Sharif Masahur atau nama sebenarnya ialah Sayyid Mahur bin Muhammad Al-Shahab, adalah pahlawan Melayu yang terkenal di Sarawak yang berketurunan Hadram di Sadikei, Sarawak. Beliau terkenal pada era penjajahan Brooke di Sarawak. Ketika James Brooke menjajah Sarawak, Brooke telah memperkenalkan sistem pentadbiran baru. Perubatan James Brooke ini telah menambahkan kemarahan pembesar-pembesar dan penduduk Sarawak. Pada tahun 1857, Brooke telah mengambil alih kawasan Sungai Rajang sebagai kawasan bawah pemerintahannya dan dia juga telah membina sebuah kubu di Kanowit. Hal ini telah membuatkan Sharif Masahur bertindak merancang untuk menghalau Brooke dari negeri Sarawak. Beliau telah berpakat bersama Datuk Patinggi Abdul Ghafur. Pada tahun 1855, berlakulah pertempuran antara Sharif Masahur dan sekutu Brooke, iaitu Pangeran Matusin. Beberapa ketika kemudian, sebaik sahaja perahu mereka tiba di pinggiran sungai, Sharif Masahur bersama ratusan askar yang menaiki 150 perahu terus menyerang bandar Mukah. Angkatan perang Sharif Masahur telah berjaya menguasai bandar itu dan seterusnya telah berjaya mengusir keluar Pangeran Matusin. Brooke sangat bimbang dengan penentangan Sharif Masahur. Brooke berpendapat bahawa langkah berani Sharif Masahur ini berkemungkinan akan menjejaskan usahanya untuk menjajah serta memerintah negeri Sarawak. Bagi menghalang kemarahan Sharif, Brooke segera mengumumkan yang Sharif Masahur tidak lagi berkuasa di Sarikei. Wilayah itu berada di bawah pemerintahannya. Tindakan Brooke itu menambahkan lagi api kemarahan dan dendam Sharif Masahur terhadap Brooke. Sharif terus mengatur strategi mengorak langkah untuk mengusir penjajah asing negeri Sarawak itu. Pada Jun 1859, diketuai oleh dua pahlawan Melanau iaitu Sawing dan Salikai, kubu Brooke telah diserang menyebabkan dua pegawai Brooke iaitu Steele dan Charles Fox terbunuh dalam kejadian itu. Serangan dan pembunuhan dua pegawai mereka menyebabkan Brooke rasa tersentak. Kejadian yang mengejutkan itu segera tersebar dalam kalangan penduduk British di Sarawak. Mereka berasa takut kerana merasakan mereka akan menjadi sasaran amukan yang seterusnya oleh penduduk tempatan. Oleh kerana itu, ramai dalam kalangan mereka segera pulang ke Eropah dan mula meninggalkan negeri Sarawak. Kebangkitan yang hebat penduduk tempatan telah mengakibatkan kerajaan Brooke segusar dan mereka perlu segera bertindak. Malangnya, semua pahlawan-pahlawan yang terlibat dalam serangan tersebut diarahkan untuk segera diburu. Pada awal 1860, Sharif Masahur telah melancarkan serangan ke atas Kuching bersama angkatan tenteranya. Dalam pertempuran tersebut, pihak British yang diketuai oleh Charles Brooke telah berjaya menyerang dan memusnahkan kesemua kapal Sharif Masahur. Beliau akhirnya tewas dalam pertempuran ini. Lebih menyedihkan lagi, Sharif Masahur kemudiannya ditipu oleh pihak Brooke apabila beliau dijemput berunding di atas kapal Brooke. Malangnya, Sharif Masahur ditangkap atas kapal tersebut dan dibuang negeri ke Singapura. Riwayat hidup Sharif Masahur lahir pada tahun 1890.
kerana usianya yang telah lanjut tua. Jadi kesimpulannya, perjuangan pahlawan-pahlawan tanah air kita ini amatlah berat sekali. Kesusahan yang telah dialami mereka pada zaman dahulu untuk mengecapi kebebasan kemerdekaan pada penjajah patutlah kita bangga dan hargai. Akhirul kalam, sentiasalah kita bersyukur dengan apa yang kita sudah kecapi hari ini, dan sentiasalah kita ingat jasa-jasa mereka yang telah bersusah payah mempertahankan negara ini pada ketika dahulu. Sebagai rakyat Malaysia, rapkanlah rasa cinta kepada tanah air dan janganlah sesekali mengkhianatinya. Sekian itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.